Pernah tak anda rasa macam kata-kata anda tu hilang power dia hanya disebabkan cara anda sampaikan? Itulah yang kita nak rungkai hari ini, seni kesantunan berbahasa. Ia bukan sekadar pasal adab tau, tapi satu strategi komunikasi yang sangat berkesan untuk kita bina hubungan yang lebih harmoni. Cuba fikir sekejap. Pernah tak niat anda sebenarnya baik, tapi entah macam mana, kata-kata anda tu disalah anggap? Atau mungkin, alamak terlepas cakap sikit, terus ada orang terasa hati. Kan? Inilah sebenarnya masalah yang cuba diselesaikan oleh kesantunan berbahasa. Ia ni macam satu jambatan yang menghubungkan niat baik kita dalam hati dengan pemahaman orang lain. Baiklah, jom kita mulakan dengan fahamkan benda yang paling asas dulu. Apa sebenarnya yang kita maksudkan bila kita sebut kesantunan berbahasa ni? Percayalah, ia lebih daripada sekadar cakap tolong dan terima kasih. Jadi, apa intipati dia? Senang cerita, kesantunan berbahasa ni adalah seni guna bahasa yang sopan untuk jaga air muka kita. Air muka ni maksudnya maruah dan harga diri kita sebagai orang yang bercakap dan juga orang yang mendengar. Dan kata kunci paling penting kat sini ialah bersesuaian dengan konteks sosial. Jadi macam mana kita nak buat? Ia sebenarnya melibatkan beberapa komponen penting. Bukan setakat pilih perkataan yang betul je, tapi juga nada suara kita, cara kita susun ayat dan yang paling kritikal, kepekaan kita pada keadaan sosial dan budaya sekeliling. Gabungan semua inilah yang akan tentukan sama ada komunikasi kita tu berjaya atau tak. Sekarang, mari kita tengok pula ciri-ciri yang menunjukkan komunikasi kita tu betul-betul santun. Benda ni macam penanda aras lah, untuk kita pastikan interaksi kita tu berkesan dan orang pun hormat. Anggap je ni macam checklist untuk komunikasi kita. Pertama, bahasa kita cukup halus tak? Kedua, mesej kita jelas ke tak? Ketiga, sesuai ke dengan keadaan? Sebab cara kita cakap dengan kawan baik, mestilah lain kan dengan cara kita cakap dengan orang yang lebih tua. Dan akhir sekali, kita ikut tak norma budaya setempat. Keempat-empat ni memang kunci utama komunikasi yang santun. Okey, teori dah faham. Sekarang masuk bahagian yang paling best, macam mana kita nak amalkan dalam hidup seharian. Jom kita tengok beberapa strategi praktikal yang anda boleh terus guna lepas ni. Apa yang menarik kat sini ialah perbezaan yang nampak kecil tapi sangat berkesan. Sebelah kiri, kita ada strategi langsung. Sila siapkan tugasan sebelum Jumaat. Jelas, sopan, terus ke maksud. Sebelah kanan pula, strategi tak langsung. Boleh siapkan tugasan ini sebelum Jumaat? Nampak tak? Ia melembutkan arahan tu jadi macam satu pertanyaan. Sesuai sangat untuk situasi yang lebih sensitif. Dua-dua ni betul tau. Cuma penggunaannya tu bergantung pada konteks. Ini satu lagi strategi yang sangat-sangat berkuasa. Pilihan kata. Daripada kita cakap, kerja anda lemah, yang boleh terus patahkan semangat orang, apa kata kita guna ayat yang lebih membina? Kerja anda perlu penambahbaikan. Mesej dia sama, tapi impak dia jauh berbeza. Dia lebih positif dan secara tak langsung kita jaga air muka orang tu. Dan kena ingat, kesantunan ni bukan terletak pada kata-kata je. Cuba bayangkan ayat terima kasih. Diucapkan dengan senyuman mesra, berbanding dengan nada sinis. Maksud dia terus berubah 190 darjah kan? Itulah dia kuasa nada suara, ekspresi muka dan bahasa tubuh. Kadang-kadang, komunikasi bukan lisan ni lagi penting daripada perkataan itu sendiri. Jadi, lepas semua teori dan strategi ni, mungkin anda tertanya-tanya, kenapa benda ni penting sangat? Kenapa kita nak kena bagi perhatian pada semua ni dalam hidup kita yang dah sedia sibuk? Jom kita lihat impak dia. Inilah hasilnya. Bila kita amalkan kesantunan, komunikasi kita automatik jadi lebih berkesan. Mesej kita lebih mudah diterima orang dan ini akan membina hubungan yang lebih harmoni. Tak kisahlah di tempat kerja ke, di rumah ke atau kat mana-mana pun. Dan yang paling penting, ia jadi macam perisai untuk kita elak konflik dan salah faham yang tak sepatutnya berlaku. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba fikirkan tentang perbualan anda yang seterusnya. Macam mana agaknya kalau anda pilih satu perkataan yang lebih santun atau guna nada yang lebih lembut? Boleh tak ia ubah hasil perbualan tu? Cuba amalkan dan anda akan nampak sendiri perbezaannya.